Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlupa, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada ketika ini. Terus bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz setiap hari untuk dapatkan pencerahan-pencerahan berkenaan dengan topik perbincangan yang kita bawakan tema yang berbeza setiap hari. Dan pada hari ini kita bakal berbincang berkenaan dengan bab ataupun topik akidah yang mana membawakan tajuk akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin bila mana penonton-penonton menyaksikan ataupun melihat tajuk ini terpampang di poster yang kita siarkan, pastinya anda terfikir tentang dua. Yang pertama, adakah perbincangan tentang akidah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, adakah tentang akidah yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa, sebentar lagi kupasan dan perbincangan kita akan bawakan kepada anda bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik, seperti biasa, jika penonton-penonton ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-888-1677 dan tunggu sehingga talian dibuka untuk buat panggilan untuk bertanyakan soalan. Dan untuk bertanyakan soalan di ruangan komen Facebook kita juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan Facebook. Dan bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda disiar secara langsung di Facebook live kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, bintang ilmuwan yang bersama dengan kita pada hari ini pada tanggal 28 Januari 2022 bersamaan dengan 25 Jamadil Akhir 1443 Hijrah, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri bin Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Ya, hari ini nak menjawab ataupun nak bagi pencerahan tentang topik akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatah dua kata untuk pembukaan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada Dai Azrin dan semua penonton yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang cukup barakah ini, pagi Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk kita memahami topik seperti yang disebut oleh dai tadi, akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita ini sebenarnya membayangkan kepada kita bahawa akidah ini merupakan perkara yang paling asas dalam kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua ialah kita sandarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pencerah ataupun penjelas kepada sesuatu perkara itu ialah datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi memperjelaskan melalui wahyu yang Allah Taala turunkan ataupun sesuatu yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk hadis yang digambarkan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perkara yang ketiga, bila kita menyebut akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk kita mendamaikan juga kepada perbincangan-perbincangan, aliran-aliran yang pelbagai yang sebenarnya mereka mempunyai kata sepakat ataupun titik pertemuan, iaitu kita hanya mengabdikan diri hanya kepada Allah, dan Allah ini sesuatu yang tidak boleh dipersekutukan dengan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mahu dalam masyarakat kita bergaduh, kita bertengkar dengan perkara-perkara yang tidak perlu, kerana pertengkaran ini tidak akan membawa apa-apa makna, tetapi pertengkaran ini akan menyebabkan akhirnya berlaku perpecahan di kalangan masyarakat yang ta'assub dengan fahaman masing-masing. Satu lagi perkara yang suka saya sebut di mukadimah ini ialah semua nabi-nabi dan juga rasul-rasul membawa risalah yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah membangkitkan kepada setiap rasul itu, setiap umat itu ada rasulnya. Setiap umat ada rasulnya yang Allah Ta'ala utuskan. Apa seruannya? Ani abudullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah dan kamu menjauhi segala taghut, iaitu penyembahan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya dai ialah ani abudullah, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun umat selepasnya, mereka bangunkan dalam diri mereka akidah seperti mana yang diajar oleh Nabi. Seorang lelaki yang bernama Rubi' bin Amir, yang pernah, seorang sahabat juga yang pernah bertemu dengan Rasulullah, ketika bertemu dengan Rustum, panglima Parsi ketika itu, panglima perang ketika itu, sahabat ini datang bertemu Rustum dengan keadaan pakaian yang sederhana, tetapi mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Dia bertemu dengan panglima perang Parsi ketika itu, dan dia mengucapkan satu kata-kata yang sangat masyhur, iaitulah kata-kata yang menggambarkan kepentingan akidah di dalam kehidupan ini, di mana sahabat Al-Jalil ini, sahabat yang mulia ini menyatakan, Allahu ta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Rubi' bin Amir dalam keadaan yang sangat tawaduk tetapi tegas menyatakan apa risalah yang dibawanya, iaitu Allah yang mengutuskan kami. Untuk apa? Linukhrija man sya', untuk kami keluarkan manusia daripada penyembahan kepada manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tauhid, hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada jauril adyan, kepada kezaliman agama yang direka-reka, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Kata-kata ini menggambarkan kepada kita sekilas pandang bahawa peranan akidah itu sesuatu yang sangat penting, dan itulah yang dipasakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan perlu kita ingat juga bahawa bila kita sebut perkataan akidah ni yang kita akan bincangkan nanti, ia bukanlah satu, kita kata, ilmu yang dipisah-pisahkan. Maksud saya di sini ialah tidaklah ketika Nabi dibangkitkan Nabi beza-bezakan, ini akidah, ini syariat, ini akhlak. Nabi tidak beza-bezakan, sebab yang Nabi bawa itu
ialah syariat. Yang Nabi bawa itu ad-din. Yang Nabi bawa itu ialah al-Islam. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu seorang penulis terkenal juga ulama Al-Azhar, iaitu Syekh Shaltut, menulis buku Al-Islam Aqidatan wa Syariah. Islam itu akidah dan syariat. Beliau menyebut bahawa bila sebut syariat itu ataupun agama itu ataupun ad-din itu bukan sesuatu yang dipisah-pisahkan. Cuma yang kita dalam disiplin ilmu ini ialah untuk memudahkan kefahaman kepada kita, itu saja. Nanti orang kata, oh maknanya Islam ini dipisah-pisahkan begitu. Ini akidah, ini syariat, ini akhlak. Sebab dalam akhlak itu ada akidah, betul tak? Dalam akidah itu ada akhlak. Jadi sebenarnya mereka ataupun kita kata akidah syariat ini suatu yang satu yang asasnya kepada agama, dan sudah tentu agama yang disebut itu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah al-Islam. Inilah sedikit mukadimah daripada saya untuk menggambarkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini kita nak meletakkan bahawa akidah sahihah, akidah yang benar itu ialah akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Bila sebut akidah sahihah, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Nabi itu suatu akidah yang jelas dan difahami oleh masyarakat Arab. Sebab itu tidak ada soalan yang pelik-pelik ketika betul. Nabi SAW, sebab bagi mereka keimanan yang jitu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, kata kuncinya tadi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz ya, juga penonton-penonton di rumah, mungkin kita bila sebut tentang pembelajaran topik perbincangan akidah ni, pastinya ada satu benda dia main di fikiran ya, berkenaan dengan awaluddin ma'rifatullah. Betul. Awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga awal-awal ketika nak menerangkan berkenaan dengan akidah kepada para sahabat, masyarakat di pada ketika itu, adakah yang pertama sekali adalah mengenal Allah? Silakan Ustaz. Betul. Awaluddin ma'rifatullah, perkara yang utama dalam agama. Seawal-awal kita cerita tentang agama ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam percakapan biasa pun kita kalau sesuatu kita nak suka, kita nak buat sesuatu, mesti kita kenal dahulu. Betul? Ibaratnya kita kalau orang nak berkahwin, dia kenal dulu, dia bertunang dulu. Begitu juga soal yang sangat penting, soal yang sangat ampuh. Jadi perkataan ma'rifatullah itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, dia ada kaitan dengan akidah. Akidah ada kaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa dia itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama kita ketika mereka membicarakan istilah, nak guna istilah, umpamanya adakah istilah yang sama dengan akidah sebagai contoh? Adakah di sana ada istilah yang sama akidah? Ada, iaitu tauhid umpamanya. Ataupun satu lagi, akidah itu juga boleh disebut sebagai al-ilmu. Ilmu itu juga maksud di akidah. Sebab itu perkataan fa'lam, maka tahukah di situ mana unsur akidah itu berada di situ. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya Allah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Tuhan yang sentiasa mendengar apa yang kita inginkan, Tuhan yang sentiasa bersedia untuk memustajabkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita akan mempunyai satu bentuk kehidupan yang kuat walaupun dalam keadaan kita diuji sebagai contoh, kerana kita yakin, kita percaya ada makhrajnya, ada jalan keluarnya, iaitu jalan keluarnya itu ialah datang
dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi jalan keluar kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak lagi kita akan kongsikan seketika nanti. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang penonton, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika untuk meruang mencatat kembali nota yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi, dan pastikan kita catat kesemuanya sehingga ke penghujung rancangan nanti untuk kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat, dan jika anda siarkan poster ataupun nota-nota anda di Facebook, jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Baik, talian sudah pun dibuka untuk buat panggilan, dan kita terus ambil soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, dari Sal Rasid Cici katanya. Ada dua soalan. Apakah pengertian akidah menurut fahaman Islam? Dan yang kedua, apakah kepentingan akidah dalam diri seseorang Muslim? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih sahabat kita Sal Rasid Cici atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan Ustaz. Terima kasih soalan yang baik daripada Sal Rasid Cici. Satu mukadimah soalan yang baik daripada penonton kita, bertanya tentang apakah maksud akidah. Satu keistimewaan bahasa Arab ni, Dai, yang boleh kita perhatikan, bila sesuatu istilah itu ataupun makna yang nak disampaikan itu, kita akan tengok dari dua sudut. Yang pertama ialah dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut syarak ataupun dari sudut istilah. Dia perkataan Arab ni satu perkataan yang kaya. Umpama kalau kita tengok perkataan akidah yang kita bicarakan hari ini, akidah ini daripada perkataan aqadah. Aqadah ni perkataan dari sudut bahasa ni sendiri, dalam banyak ayat Quran, dalam 5 surah, dalam 5 ayat yang berbeza, diterangkan kepada kita kata akar kepada aqadah ini ataupun akidah ini. Antaranya ialah doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kita juga baca bila kita nak berceramah, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdatan min lisani maknanya tanggalkanlah uqdatan. Uqdah ni maksud dia ikatan, simpulan yang mengganggu saya sehingga saya tidak fasih bercakap, kata Nabi Musa, sehingga mereka memahami kata-kata saya. Jadi perkataan uqdah di situ dari sudut bahasanya ialah kita katakan ikatan, simpulan yang kuat yang mengganggu kelancaran bercakap bertutur. Jadi daripada perkataan aqadah itu ataupun uqdah itu, maknanya bila kita sebut akidah dari sudut istilah ini ialah kepercayaan, keyakinan yang jitu, mantap. Maknanya kalau simpulan tu simpulan yang kuat. Itu nak terang, nak gambarkan. Kalau simpulan tu tak kuat, dia mungkin boleh berubah, mungkin boleh beriman, mungkin boleh kufur, mungkin hari ni pegang akidah, esok dah tolak akidah. Tapi sekarang bila sebut akidah, ia merupakan satu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat ni ialah soal kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita, mereka menafsirkan ataupun memberi terjemahan, memberi tafsiran akidah ini dari sudut istilah yang pelbagai, tapi maknanya lebih kurang.
Antaranya yang disebut oleh umpamanya Hasan al-Banna kata akidah ini ialah perkara yang wajib diyakini dan dipercayai oleh hati kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar yakin tanpa keraguan. Di perkataannya tanpa keraguan. Jadi akidah ni dia tak boleh tak berapa yakin, tak boleh. Ataupun katalah 100 daripada ajaran Islam tu 99 dia yakin, contohlah Islam lebih daripada 100 benda cabangnya banyak, tapi nak bagi kefahaman kepada kita. Kalau 100 perkara tentang Islam ni ataupun tentang keimanan kepada Allah ni 99 dia percaya. Satu perkara bukan dia tak percaya, dia ada keraguan, maka ditolak keimanannya. Maksudnya di situ ialah akidah itu merupakan satu simpulan yang kuat kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita dengar cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pegang akidah yang kuat. Kita pun bila kita fikir, kita temu, ya Allah, hebatnya mereka. Sebab apa? Simpulan yang kuat. Seperti yang berlaku kepada Bilal ibn Rabah. Ketika diletakkan batu yang besar di atas dadanya di waktu tengah hari, di tengah kepanasan padang pasir, yang dia lafazkan ialah, hujungnya ialah ahadun ahad, ahadun ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Maknanya nak gambarkan itulah yang dikatakan akidah yang begitu kuat, akidah yang begitu ampuh yang ada kepada Bilal radhiyallahu anhu dan juga kepada para sahabat dan kepada semua orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut akidah. Yang kedua, kepentingan tersebut. Apakah kepentingan akidah dalam diri seorang muslim? Ialah yang pertama, yang paling jelas ialah kita nak jadi muslim, penerimaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah apabila kita menerima keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, akidah Islam ni akidah yang tunggal, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Maksudnya seperti mana yang dibawa oleh Nabi, begitulah akidah sekarang. Tadi kita petik ayat bahawa nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang membawa Islam ini, mereka mempunyai akidah yang satu, sama je. Maknanya akidah mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira nabi apa, Nabi Musa ke Nabi Isa ke, itulah risalahnya dan dia tak akan berubah. Yang kedua, kita lihat kepentingan akidah ini ialah untuk memandu kehidupan kita di dunia supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita selamat. Dengan akidah, tak ada cara yang lain. Yang ketiga ialah kita bercakap, kita kalau nak jadi manusia yang baik, mesti dengan akidah yang betul, akidah yang sahihah. Umpamanya ada perbincangan, orang tanya, kenapa umat yang terdahulu hebat, umat hari ini tak hebat, sedangkan semua pakai Al-Quran, semua menggunakan hadis Nabi SAW. Dan yang menyedihkan, kadang berlaku kita kata penyalahgunaan kuasa, rasuah, itu bukan orang lain, orang Islam sendiri, sedangkan dia mempunyai akidah. Itu saya katakan tadi bahawa bila kita sebut akidah ini, dia akan terlibat dengan soal kepercayaan kepada hari akhirat. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab, kita akan diberi balasan syurga dan neraka. Dan juga untuk saya sendiri, kalau kita fikir begitu, sudah tentu kita tak sanggup mengambil hak orang lain. Betul. Fitnah orang lain, menzalimi orang lain, mengambil rasuah, terlibat dengan rasuah, gejala rasuah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kita yakin, kita percaya kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan dihisap segala amalan kita. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Sebab itu dalam Fatihah kita ulang 17 kali sehari, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan.
Kita sebut itu tauhid tu dalam Fatihah yang kita baca. Maksudnya kita yakin bahawa kita akan kembali kepada Allah dan hakim tertinggi ketika itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sudah tentu orang punya akidah yang kuat, dia tak akan buat perkara-perkara yang menyebabkan dia akan menghadapi kesukaran bertemu dengan Rabbul Jalil. Justru itu kita nak bincang hari ini bahawa bila kita sebut akidah Muhammad, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sekadar kita menghafal sifat 20, bukan kita sekadar membicarakan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma dan sebagainya, bukan sekadar itu saja, tetapi kita hayati perkara yang kita baca, perkara yang kita faham dalam kehidupan ini supaya hidup kita menjadi hidup sebagai hamba Allah yang patuh dan taat. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya dari Ustaz sebentar tadi, yang mana penceritaan berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan dengan akidah daripada sudut pandang agama, dan yang kedua kepentingan akidah di dalam kehidupan ataupun diri seseorang muslim, memandu kehidupan supaya jadi lebih baik dan terus dalam keadaan baik, menjadi hamba yang soleh dan solehah. Baik, seterusnya soalan dari Puan Mazni Hasan ada kaitan dengan Awwaluddin Ma'rifatullah sebentar tadi Ustaz. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, seperti mana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anak yatim piatu, dibesarkan pula oleh datuknya serta bapa saudaranya yang musyrik. Soalan saya, siapakah yang mendidik baginda dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Puan Mazni atas soalan yang ditanyakan. Ayuh kita dengar jawapannya dari Ustaz. Silakan. Soalan yang baik daripada Mazni Hasan kepada kita berkenaan dengan Rasulullah itu lahir dalam keadaan anak yatim, kemudian dijaga, dibesarkan oleh datuknya dan juga bapa saudaranya Abi Talib, seorang yang musyrik. Siapa sebenarnya yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu persoalan yang sangat baik daripada sahabat kita Puan Mazni. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia agung, manusia luar biasa. Saya terbaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis, saya lupa namanya, tapi lebih kurang dia kata macam ni: seandainya Nabi Muhammad itu tidak dilantik menjadi nabi, tak berlaku pun, dia buat andaian saja. Seandainya kalau Nabi tak jadi Rasul pun, Muhammad tak jadi Rasul pun, dia hampir-hampir martabat Nabi, martabat Rasul, kerana kehebatannya. Walaupun sebelum dibangkit menjadi Rasul, menjadi Nabi. Siapa yang mendidik? Allah. Macam mana? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajar adab, yang mendidik saya, maka eloklah akhlak saya, eloklah adab saya, jadilah saya manusia yang baik. Jadi yang mendidik Nabi itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Seorang penulis terkenal di Mesir yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi tulis sebuah buku kecil, nama buku tersebut ialah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Di mukadimah buku tersebut Syekh Sya'rawi membawa persoalan kepada kita, kenapa Nabi Muhammad ini ummi? Ummi maksudnya tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Perkataan ummi ini daripada perkataan maksudnya mak. Maksudnya waktu bagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya kita lahirkan tak boleh baca, betul. Tak boleh menulis. Jadi setengah orang beranggap memberi tanggapan, ini kelemahan kepada Nabi. Tapi Syekh Sya'rawi kata ini bukan kelemahan, ini kelebihan. Antaranya ialah nak gambarkan yang didik Nabi itu bukan manusia, bukan Abu Talib, bukan Abdul Muttalib, bahkan bukan ibunya, sebab ibunya hantar kepada Halimah di waktu kecil. Yang mendidiknya ialah Allah Subhanahu wa taala, dan nak memberi gambaran Nabi menjadi manusia hebat itu kerana wahyu yang Allah Ta'ala turunkan
kepada baginda. Sebab itu Nabi dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Kalau boleh membaca, boleh menulis, orang akan kata macam-macam. Sebab dia pandai baca, pandai nulis. Dia belajar dengan Rom lah, dengan Parsi lah. Dia pergi bila dalam pergi ikut kafilah perniagaan, dia belajar kitab dan sebagainya. Tapi tuduhan tu tak ada. Pasal apa? Sebab itu betul-betul yang mendidik Nabi itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kalau dalam istilah senangnya nanti ada yang claim ya. Claim, dakwa yang macam-macam. Saya yang ajar dia tu. Habis kan. Tapi tak apa Ustaz. Baik, nanti kita akan teruskan lagi dengan perbincangan tentang topik akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Kita kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama meneruskan mengambil soalan dari penonton-penonton untuk kita jawab, berikan pencerahan supaya tidak keliru lagi dengan permasalahan-permasalahan yang sedang bermain di fikiran. Baik, hari ini tentang topik perbincangan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kita kongsikan sebentar tadi untuk muqaddimah dan juga menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton. Dan pada ketika ini, jom kita tinjau soalan di Facebook dari sahabat kita ya, dari Kak Ju Zabidi. Ya, baik, namanya ya, Kak Ju Zabidi. Soalannya, Assalamualaikum, katanya, bagaimanakah perkembangan awal ilmu akidah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan soalan yang kedua, adakah ilmu akidah itu ilmu yang pertama diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Baik, terima kasih diucapkan kepada Kak Ju atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, bila kita menyebut tentang perkembangan awal ilmu akidah ini, seperti yang saya sebutkan tadi bahawa ilmu akidah ini ataupun akidah ini sesuatu yang tidak berubah. Yang tidak berubah dan tak akan berubah selama-lamanya. Justru itu banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang akidah. Satu lagi perkara fakta yang sangat penting ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabatnya. Jadi apa-apa sahaja persoalan, sama ada kalau kita nak pecahkan akidah ke, syariat ke, akhlak ke, hal keduniaan ke, semua akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka tak perlu tanya orang lain, mereka tak perlu rujuk orang lain, mereka hanya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang istimewa ialah para sahabatnya, dia tak akan tanya benda soalan-soalan yang pelik, soalan yang nak menduga Nabi, dia tak akan tanya. Contoh satu contoh. Umpamanya perkataan, kalau dalam Al-Quran mulakan dengan alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim sad. Dalam pembacaan kita dan juga yang dirujuk kepada para ulama kita, tidak pernah seorang sahabat tanya, itu pelik tu kan, apa maksudnya? Tak ada yang tanya. Sebab bagi mereka apa yang diajar, yang dibawa oleh Nabi SAW itu, mereka terima sebulatnya, mereka terima sepenuhnya, tidak ada keraguan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sama ada wahyu Allah ataupun perkataan yang Nabi menafsirkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, apakah yang Nabi ajar tentang akidah kepada para sahabat radhiyallahu anhu? Kalau kita rujuk kepada hadis, dalam hadis 40 pun ada dalam kitab-kitab hadis utama tentang hadis Jibril alaihi salam
datang berjumpa Nabi dalam wajah seorang lelaki yang bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Jadi ketika malaikat bertanya apakah yang dimaksudkan dengan iman itu ataupun konsep akidah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi atau kama qala. Nabi beri satu jawapan yang tuntas. Yang dikatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun iman itu, asas akidah itu ialah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadanya ataupun qadanya sama ada baik ataupun buruk. Jadi ini yang Nabi tanam daripada yang awal lagi kepada para sahabat supaya mereka mempunyai akidah yang mantap, akidah yang kuat. Bila kita percaya kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahawa Allah Taala sentiasa melihat kita, maka hubungan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tahap yang baik, dalam tahap kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya ada sedikit soalan tambahan ringkas, mungkin boleh jawab dengan ringkas ya. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada para sahabat yang menjadi rujukan untuk masalah akidah ini. Mungkin ada beberapa nama yang boleh Ustaz kongsikan. Silakan. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu yang dikatakan akidah, syariat, akhlak ini kemudian. Maknanya pada zaman Nabi itu, para sahabat ini mereka mengajar Islam itu seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sahabat-sahabat yang kita kata tumpuannya kepada pemerintahan, kepada mendekatkan diri kepada Nabi SAW, seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat-sahabat macam Abu Hurairah sebagai contoh, ataupun kalau kita ambil contoh wanita isteri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah sendiri mengajar. Tetapi waktu itu tidak ada pecahan. Yang mereka ajak ialah apa yang Nabi sebut. Kata saya pernah dengar Nabi kata begini. Kemudian sahabat kata, kami pun dengar. Maknanya pencerahan ketika itu tentang Islam ni, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi itu, dia tak ada pecahan macam kita. Sebab itu dikatakan Islam ni dinul hayah, agama kehidupan. Semua mencakupi perkara dan hidup ni, itu semua Islam ajar kepada kita. Bagaimana berhubung dengan Allah, agama ajar. Bagaimana berhubung dengan manusia, agama ajar. Tidak ada yang terpisah antara satu sama lain. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Dan sedang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azrin dan Ustaz, semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Amin. Silakan soalan tuan. Soalan saya begini Ustaz. Apakah pesanan baginda Rasulullah SAW pada umat-umatnya dalam menjaga akidah di akhir-akhir zaman ini? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Wow, pesanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW kepada umatnya untuk akhir-akhir zaman ini Ustaz. Silakan. Rasulullah SAW menyebut, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati atau kama qala. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita. Macam kita tahu Nabi tak tinggalkan harta benda, Nabi tak tinggalkan aset, bahkan Nabi tak tinggalkan satu gudang yang besar, istana yang hebat. Tak ada, semua tak ada. Tapi Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu
berpegang teguh kepadanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah iaitu Al-Quran. Yang kedua ialah sunnahku. Al-Quran panduan hidup kepada kita. Dalam 114 surah itu sebenarnya macam-macam perkara yang boleh kita gali, macam-macam pengajaran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, panduan kehidupan kepada kita dalam Al-Quran itu. Jadi ini yang kita perlu fahami. Jadi bila sebut Quran, kita muhasabah. Adakah kita baca Quran? Yes. Adakah kita memahami Al-Quran? Ataupun kita menggunakan usia kita ini untuk kita belajar Al-Quran? Sebab ini apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, satu. Yang kedua, yang Nabi tinggalkan untuk kita, termasuk kita di akhir zaman ini, ialah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah maknanya jalan hidup yang dibawa oleh Nabi, sama ada percakapannya, sama ada kata-katanya, sama ada kita kata takrirnya, aqwal wa af'al, perbuatannya yang datang daripada Nabi SAW. Walaupun kita faham bahawa bila kita sebut sunnah itu, ada sunnah yang bersifat tasyri'iyah, yang bersifat sumber syarak. Maknanya perkataan Nabi itu adalah hukum, itu wajib kita ikut. Yang kedua ialah sunnah ghairu tasyri'iyah, sunnah tapi bukan menjadi sumber syarak. Kerana kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Umpamanya gaya hidup Nabi SAW, makanan yang dipilih oleh Nabi sebagai contoh, hobi Nabi sebagai contoh, itu pilihan kepada kita. Maknanya ataupun makanan, sama ada kita makan nasi, Nabi makan roti, tak bolehlah kita dakwa awak makan nasi, awak tak ikut sunnah Rasulullah. Tak begitu. Yang sunnah kita masukkan sunnah yang berbentuk tasyri'iyah yang menjadi sumber syarak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pencerahannya yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi moga-moga membuka minda kita dan memberikan kepada kita satu ilmu baru pada hari ini. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Alhamdulillah, banyak telah kita dengar dari Ustaz sebentar tadi bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Yusof, bersama dengan kita mengupas tentang akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni akidah yang benar, akidah yang benar-benar mantap, yang mana memandu diri kita untuk sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamin hamba yang terbaik. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan di Facebook ya, dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum, katanya. Saya ringkaskan di sini. Bila mana kita lihat pada soalan Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad ini, sudah pastinya soalan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membentuk akidah kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka ini dapat saling membantu di antara satu sama lain dan menjadi tunjang ataupun tulang belakang juga ya, yang membantu perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Apakah rahsianya, Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal bin Ahmad. Sebenarnya sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ketika itu golongan Ansar itu terdiri daripada dua puak, Aus dan Khazraj. Dalam sejarah menyebut bahawa perbalahan antara Aus dan Khazraj ini tahap teruk. Perbalahan mereka, peperangan mereka lebih daripada 100 tahun. 100 tahun? 100 tahun. Ada kata 120 tahun. Maknanya pertemuan di antara Aus dan Khazraj. Dan mereka boleh mengangkat senjata, boleh berbunuh-bunuhan dengan sebab yang kecil. Umpamanya kambing mereka ataupun unta mereka masuk ke padang ragu, golongan yang berbeza, Aus masuk Khazraj, Khazraj masuk, boleh berlaku perbalahan sampai boleh berbunuh-bunuhan. Cuma apabila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah berjaya mendamaikan
Saya fikir bukan sekadar mendamaikan, tapi meletakkan, kita kata, kasih sayang mereka ini luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita dengar kisah macam mana sampai seorang sahabat yang sanggup menawarkan salah seorang isterinya kepada sahabat daripada Muhajirin. Ini bukan cerita yang dibuat-buat, cerita yang benar. Tapi sahabat Muhajirin tak ambil pun, tapi nak gambarkan sampai ke tahap itu. Apakah kuncinya? Kuncinya seperti yang disebut oleh Tuan Faizal, kuncinya ialah iman. Kuncinya ialah akidah. Kuncinya ialah hubbur rasul, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sebut, tidak sempurna iman kamu itu sehingga aku ini kamu kasihi melebihi daripada ayahnya, anaknya dan manusia semua sekali. Faham. Dan mereka betul-betul cinta kepada Nabi. Apa yang Nabi suruh mereka buat, apa yang mereka larang, apa yang Nabi larang mereka tinggalkan. Dan asbab agama ini ataupun akidah ini memang itu yang menguatkan kita punya hubungan kita. Allah Ta'ala sebut, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Sekiranya kamu belanja duit berapa banyak pun untuk untuk menjaga hubungan mereka, untuk mereka bertaut, kamu tak akan mampu untuk menjinakkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka. Agamalah, Islamlah yang menjinakkan hati mereka. Justru itu Nabi datang bawa risalah, kuatkan akidah dan ajar kepada mereka hak-hak yang perlu ada kepada saudara-saudara, apa yang perlu kita ada. Umpamanya Nabi ajar dari sudut hati. Hati ini mesti menyayangi antara satu sama lain. Kalau kawan kita dapat nikmat, kita gembira. Kawan kita diuji, kita rasa susah, kita sendiri rasa susah hati. Ini yang ditanam dalam jiwa. Dan begitu juga Nabi ajar kepada mereka supaya mereka saling menghulu bantuan kalau saudara mereka berada dalam kesusahan. Sebab itu ada perintah wajib zakat, ada sunat sedekah, ada wakaf, ada sebagainya. Tujuannya ialah supaya mereka dapat saling tolong menolong antara satu sama lain. Dan mereka tidak melihat soal kekayaan ataupun kemiskinan. Yang Nabi ajar kepada mereka, kemuliaan itu ialah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa, kata Nabi. Tidak ada beza orang Arab dengan orang ajam bukan Arab, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu para sahabat itu bukan yang berasal daripada orang Arab saja, yang berasal daripada Rom, berasal daripada Parsi. Mereka bergabung dan mereka saling hormat, menghormati, cinta, mencintai kerana pasak akidah yang dipasang oleh Nabi. Cinta mereka kepada Allah, cinta kepada mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ajar kepada mereka bahawa dunia ini ialah ad-dunya mazratul akhirah. Dunia inilah tempat tanaman. Maknanya apa yang kita buat di dunia untuk kita tuai. Kalau kita di dunia ni kita biarkan, kita bina kebencian, kita binakan benda-benda yang merosakkan, itu yang akan kita bawa. Jadi dalam hidup yang sementara, umur yang Allah Ta'ala bagi ini, Nabi ajar, Nabi didik kepada para sahabat untuk mereka menjadikan kehidupan dunia ini sebagai satu tempat ladang untuk mereka mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Ya. Baik. Dan kalau kita lihat pula Ustaz, soalan lagi satu ya dari sahabat kita juga di Facebook, Tanyalah Ustaz. Dia tanya ya. Soalan ini datangnya daripada sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin ya. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan yang terbaik untuk umat manusia. Adakah benar akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akidah Asy'ari, baik, ataupun Asy'ariyah itulah ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Jom kita dengarkan dari Ustaz, silakan. Baiklah, soalan yang baik daripada Tuan Muhammad Izzuddin. Sebenarnya macam saya sebut tadilah, Rasulullah bila menyampaikan persoalan agama, Nabi sampaikan seperti mana yang Allah Ta'ala ajar.
yang Allah Ta'ala didik. Termasuklah kalau sebab contoh yang agak jauh, kalau dalam soal fikih ini ketika Nabi sampaikan tidak berasaskan mazhab Maliki, Syafi'i, sebab yang tu kemudian. Begitu juga perbincangan ilmu akidah ni, kita akan bincang. Biasa dalam pengajian akidah ada dua tak tahulah nak guna dua aliran ke, dua mazhab ke. Yang pertama disebut salaf, yang kedua disebut khalaf. Baik, berkenaan dengan adakah Rasulullah itu akidah Asy'ari. Dia Asy'ari ni sendiri sebenarnya nisbah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia lahir saja 260 Hijrah kemudian. Lama. Jadi macam mana Nabi nak berpandu kepada apa yang dibawa oleh Asy'ari. Cuma sudah tentu Al-Asy'ari mengikut metod yang dibawa oleh Nabi. Tapi metod itu maknanya ayat yang sama, cuma cara huraian itu berbeza lah. Jadi begitu juga yang golongan salaf, yang golongan khalaf. Cuma satu benda yang saya sebutkan di awal tadi, titik pertemuan mereka ialah mereka semua beriman kepada Allah, menjauhi segala bentuk syirik, dan mereka juga bersependapat, maknanya bila sebut akidah ni tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu titik persamaan. Sebab tu bila saya sebut titik persamaan, ini penting. Cuma adalah perbincangan antara dua aliran ini berbeza-beza, tapi saya tak nak pergi kepada perbezaan-perbezaan tu, sebab kalau kita nak bahas ni dia tak akan habis, sebab dah ratus tahun, dah ribu tahun orang bincang. Dia tak akan, pendapat ni dia akan ada pendapat ni sepanjang zaman. Begitu juga dalam amalan mazhab Maliki, Syafi'i. Kita kena hormatlah masing-masing yang amal dengan Syafi'i, Maliki. Kita tak boleh nak kata kita Syafi'i, sebenarnya Syafi'i ini lebih cermat. Dia pun boleh kata Maliki pun cermat juga. Jadi sebenarnya yang paling penting di situ ialah penghormatan kita kepada pandangan orang lain. Kita tak perlu berbalah, berkelahi, buang masa. Berbincang dengan perkara-perkara yang boleh memecah belahkan. Kita tumpu sebenarnya kepada perkara yang lebih aula, kepada perkara yang lebih penting. Wallahu a'lam. Dan mungkin Ustaz, di hujung sebelum kita beralih ke siaran di TV9 ini, mungkin ada di antara mereka yang beranggapan ataupun berfahaman di dalam bab akidah juga kadang-kadang katanya ada khilaf katanya. Mungkin ada sedikit teguran kepada mereka yang berfahaman atau berfikiran seperti ini Ustaz. Mungkin kita faham akidah mesti 100%, tetapi ada juga yang kadang-kadang 90, 80 dan tak sampai 100%. Silakan Ustaz. Sedikit ringkas. Baik. Sebenarnya yang dikatakan perbezaan pandangan kedua ketiga itu dalam fiqh, dalam fiqh kita ambil contohlah, sebab umpamanya dalam solat yang Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli, kamu solatlah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi umum begitu. Jadi cara angkat takbir pun ada perbezaan, begini ke, tapi tak apalah, itu perbezaan-perbezaan yang dibenarkan, yang boleh. Adapun tentang akidah, sebenarnya dia tidak perlu ada perselisihan, sebab akidah ni ialah pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala bentuk syirik, berdoa mengharap hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Justru dalam Fatihah sendiri dijelaskan secara jelas soal-soal akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua perkara dah itu. Akan dikau kami mengabdikan diri, akan dikau kami memohon pertolongan. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ada perbezaan itu hanyalah dalam sudut fiqh saja saya. Dalam akidah tidak ada, mestilah 100% kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah itu. Baik. Okey, sebenarnya banyak lagi kita akan kongsikan seketika nanti. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kita kembali bertemu setelah kita berehat seketika sebentar tadi dan beralih di TV9. Kan? Lebih kurang dalam lebih 1 jam macam itu kita di TV3. 1 jam lah, 1 jam setengah di TV3 dan 30 minit di TV9. Awal tadi bacaan Yasin, lepas tu kita buka masuk dengan topik perbincangan kita. Seterusnya pada kali ini kita beralih di TV9 untuk kita meneruskan perbincangan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin ada di antara penonton yang biasa dengar 3 istilah ini Ustaz ya. Uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat, dan juga dia sebut sifat dan juga asma. Betul. 3 perkataan ini ataupun 3 istilah ini pastinya kita biasa dengar. Tetapi kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan perbezaan di antara 3 ini dan bagaimana untuk kita fahami dengan lebih lanjut untuk mengerti ketiga-tiganya untuk memantapkan lagi ilmu akidah kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Da'i Azrin, terima kasih kepada semua penonton yang dikasihi, penonton yang dihormati. Baik, bila kita berbicara tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat ini, suka saya sebut di sini ada beberapa definisi yang dibuat oleh para ulama kita. Ada pelbagai tafsiran, tapi maknanya lebih kurang. Maknanya lebih kurang. Saya mengambil di sini sebagai contoh tafsiran yang dibuat oleh Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridha, Mujaddid di Mesir. Dia kata kalau sebut rububiyah ni, dalam bahasa mudah, rububiyah, tauhid rububiyah ni ialah mengaku tentang kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta bumi, Allah yang mencipta langit, Allah yang memberi rezeki. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanya kepada mereka siapa yang cipta langit, siapa yang cipta bumi, mereka akan kata Allah. Itu pengiktirafan bahawa Allah yang menjadikan alam ini. Maknanya mereka terima yang tu. Mereka terima yang tu. Cuma ada orang kaitkan kenapa letakkan tauhid uluhiyah kepada mereka. Adakah dengan itu mereka menjadi orang beriman? Mereka tak beriman. Sebab itu hanyalah pengakuan mereka. Yang langsung tak boleh kita sandarkan kepada uluhiyah, rububiyah, asma sifat ni golongan etis. Ini keluar padang terus. Yang tidak percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya kita mentauhid dan hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Fatihah yang kita bacalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadikau kami sembah, kadikau kami memohon pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah. Jika kamu mohon pertolongan, kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh mohon dengan pokok, dengan patung-patung, apa semua tak boleh. Dia mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid uluhiyah inilah yang menjadi risalah nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab untuk apa lama ni iktiraf Tuhan menciptakan alam ni, dia termasuk dalam uluhiyah ni juga. Maksudnya uluhiyah ni tauhid yang sempurna. Faham. Contohnya Allah Taala sebut, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya, dan kami utuskan sebelum kamu daripada rasul, sebelum nabi lagi, kami wahyukan kepadanya bahawa misalnya apa? Tiada Tuhan melainkan saya, maka abdikanlah diri kepada saya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang memungkinkan seseorang itu akan menjadi manusia yang dekat dengan Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Betul. Asma maknanya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan sifatnya. Allah ada namanya, ada sifatnya. Allah disebut Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ada kata yang lebih lagi daripada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada sifatnya
yang tidak sifatnya, namanya ini tidak berkongsi dengan makhluk. Allah Maha Esa. Ini yang kita sebut 3 jenis tauhid, uluhiyah, rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Adakah perlu kita ingat istilah-istilah ni, takrif ni? Tak perlu pun. Ini dari sudut pelajaran saja, dari sudut akademik saja. Yang penting ialah kita akur tentang pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal hanya kepada Allah. Sekiranya kita berada dalam kesusahan yang betul-betul boleh bantu kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita ada perkataan tawakal, maknanya serah diri pada Allah setelah berusaha. Sebab orang mukmin dia sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita yakin, kalau pun manusia kata tak boleh, tapi kalau Allah izinkan dengan izinnya, insya-Allah benda tu boleh. Berapa kita bagi contoh mudah, berapa ramai orang yang bebas ada penyakit tertentu, tapi orang ni berubat, dia usaha sampai ke tahap mungkin doktor kata ikut ilmu kami, mungkin awak boleh hidup dalam 6 bulan lagi, contoh. Tapi orang ni terus berusaha, dia berubat terus, dia berdoa, dia semua yang hajat, dia bersedekah. Yang kata 6 bulan, 6 tahun Allah Ta'ala bagi, bahkan lebih sihat. Kadang-kadang berlaku juga bebas daripada penyakit tersebut. Kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak mahu kita ni putus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Tuhan. Sebab putus asa ni seolah-olah kita tak yakin dengan Allah. Betul. Tak? Kita berada dalam kesukaran hidup hari ini. Kita yakin ada jalan keluar, tapi kita kena fikir, kita kena usaha, kita kena kerja, kita kena buat sesuatu. Sebab insya-Allah ada makhraj. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan beri jalan keluar kepadanya, dan Allah akan beri rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Jadi indahnya hidup kalau kita mempunyai akidah yang mantap, percaya penuh kepada Allah, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih untuk jawapannya Ustaz, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar. Ya, bagus. Alhamdulillah. Silakan soalan Tuan. Soalan saya begini, Ya. Ustaz, ya. Kita sedia maklum dah Ustaz dah panjang lebar menyerangkan akidah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya Ustaz, jika sekiranya kita tak mengikut cara akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apakah dia boleh terpesong akidah kita Ustaz dengan kita tidak mengikut cara Rasulullah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang kedua saya nak tanya, apakah pelan tindakan yang harus kita lakukan supaya akidah kita ini tetap mantap dan tidak mudah terpesong dengan kehidupan seharian kita ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan. Yang pertama tentang bagaimana jika tidak mengikuti akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ataupun mengikut sebiji macam itu katanya, adakah terpesong ataupun tidak. Yang kedua berkenaan dengan apakah pelan tindakan yang boleh dilakukan untuk terus memantapkan akidah kita. Silakan Ustaz. Baik, betul apa yang disebut oleh Tuan Umar. Menjadi satu kewajipan kepada kita untuk akur menerima apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah perkara yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak dan sebagainya. Maka tidak akan bebas seseorang itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab tugas Nabi seperti yang kita tahu ialah al-balagh, menyampaikan. Jadi perkara asas yang Nabi sampaikan kepada kita
ialah pengabdian yang mutlak. Kita guna perkataan mutlak, pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai di negara kita ini kemudahan untuk kita memahami agama kita ini, untuk kita memasakkan lagi ataupun memperkemaskan lagi, maksud saya, kefahaman kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, soalan yang kedua, pelan tindakan. Apa pelan tindakan kita? Satu soalan yang baik. Sebab kalau kita bercakap kosong, tak ada pelan tindakan, tak boleh. Yang pertama bagi saya, pelan tindakan kita ialah untuk kita menambahkan ilmu kita, kefahaman kita. Kefahaman ni penting. Jadi orang yang takut kepada Allah ni, orang yang kuat akidah ni, orang ada ilmu. Faham. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Ta'ala angkat kedudukan ni kerana iman satu, yang kedua kerana Allah angkat beberapa darjat kerana ilmu. Jadi dengan ilmu ni penting. Al-ilmu nurun. Ilmu ni cahaya, ilmu cahaya. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh terlibat dengan perbalahan-perbalahan yang menggores hati orang. Kita tuduh orang tu fasik, orang ni tak betul dan sebagainya, hanya dorongan kebencian kita tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dan yang ketiga bagi saya, pelan tindakan ialah kita dalam kehidupan kita ini, kita kena akur kepada amalan yang diajar oleh Nabi SAW, dan sudah tentu kita di negara kita ni berdasarkan ahli sunnah wal jamaah yang beri panduan kepada kita, guru-guru kita. Ya, di Malaysia ni masih alhamdulillah, walaupun ada sedikit lah, biasalah sedikit perbezaan begitu begini, tapi ala kulli halnya kita dari sudut di negara kita ni, kita nampak guru kita, asatizah kita dan juga Majlis Agama Islam proaktif dalam membimbing masyarakat supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita asaskan di atas ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Baik, bila mana ada satu orang manusia yang dia mengaku yang dia ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akidahnya benar, tetapi ilmunya tidak ada. Betul. Bagaimana situasi orang yang seperti ini? Sebentar lagi kita akan jawab kepada penonton-penonton semua. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, bertemu kembali. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, bagaimana jika ada seorang hamba Allah ini yang mana dia hanya sekadar mengaku akidah yang benar, dia ikut sahaja apa yang dilakukan oleh orang lain, dia hanya taklid sahaja, tetapi dia tidak tahu dalilnya, tak tahu apa yang patut dilakukan, hanya ikut sekadar apa yang dia nampak orang lain buat. Bagaimana akidah mereka yang seperti ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Dai. Dalam perbincangan para ulama kita, mereka menyebut bahawa dalam akidah tidak boleh bertaklid. Taklid ni ikut-ikut. Dia tu saya ikut je. Saya macam awak lah, tak boleh. Maksudnya dalam sudut akidah ni kita mesti benar-benar faham. Tapi tidaklah mesti kita faham dalil, faham begini, dalilnya begini. Hanya berdoa, contoh asas beribadah hanya kepada Allah, tak boleh syirik. Tak buat dalil pun tak apa. Ataupun ataupun berdoa mesti hanya kepada Allah. Dia tak tahu dalil pun tak apa. Ataupun bertawakal hanya kepada Allah. Dalil tak apa. Tapi asas, benar-benar asas tu kena tahu. Tak boleh. Awak macam mana kefahaman tentang ni? Saya ikut dia je. Saya ikut dia. Tak boleh. Ini soal yang sangat asas. Iaitu maksudnya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti di atas kefahaman kita, keyakinan kita yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh taklid ikut kan. Tak boleh. Saya serah dekat tuan guru jelah. Saya ikut je. Tak boleh. Saya okey je mana-mana. Saya okey. Baik-baiklah, tak baiklah saya ikut je. Tak boleh. Okey. Itu soalan yang tadi saya sebut, dan rentetan daripada soalan Ustaz. Yang ini mungkin soalannya untuk pengetahuan kita semua, dan kita pun
ataupun tak pasti adakah lagi golongan seperti ini yang mana disebut sebagai ahli fitrah, ya, ahli fitrah, yang mana kita faham seruan dakwah tak sampai kepada dia. Jadi untuk mereka yang ahli fitrah ini, bagaimana keadaan akidah ataupun situasi akidahnya itu? Bagaimana Ustaz? Sedikit pencerahan. Ahli fitrah adalah dikatakan sebagai orang yang hidup selepas zaman Nabi Isa dan sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisinya. Definisi. Jadi bagaimana kedudukannya? Dia berada satu tempat yang jauh, dia tak tahu, tak sampai kepada dia maklumat dan sebagainya. Berlaku perbincangan lah, tapi saya memilih pandangan yang menyebut bahawa mereka ini dikira sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan syurga. Pasal apa, Dai? Yeah. Sebab Allah Taala ni menyebut dalam Quran, maksudnya kami tidak akan mengazab sesuatu umat itu melainkan kami akan bangkit kepada mereka Rasul. Maksudnya kalau Rasul sampaikan dia tolak, baru masuk neraka. Tapi kalau ke faktor dia tak sampai benda tu, dia tak bersalah dan dia juga tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini hanya akademik saja, tak berlaku pun sekarang dengan dunia internet berlaku dan sebagainya. Tapi itulah keadaannya. Yang paling penting ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia walaupun seruan dakwah Islam tak sampai kepada dia dan dia pun tak tahu apa itu Islam sebenarnya, dia masih dalam agama Islam. Ya, maksudnya kalau dalam perbincangan dia tak ada, kalau perbincangan ulama kita tengok tentang ahli fatrah, dia ahli zaman fatrah masa tu. Sebab dalil yang kuat itu sebab tak datang kepada mereka Rasul. Macam mana Allah Ta'ala nak azab? Betul. Allah Ta'ala mana kalau kita tengok ahli fitrah ini sendiri, fatrah zaman, fitrah itu, fitrah manusia ialah fitrah yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Baik, itu jawapannya. Ini sekadar pengetahuan tambahan untuk kita. Mudah-mudahan ia menjadi nota penting untuk kehidupan kita. Kalau lepas ni ada berlaku, kita pun dah tahu bagaimana jawapan dan pencerahannya. Baik, dan banyak kita dah rangkumkan sebentar tadi, kita dah bincangkan, dan di penghujung ini mungkin kita nak dengar dari Ustaz berkenaan dengan keistimewaan akidah Islam dan juga bagaimana keistimewaan akidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, ciri-ciri ataupun kita sebut keistimewaan akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah ia bersifat rabbaniyah. Rabbaniyah ni maknanya ketuhanan. Ia akidah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Betul. Maknanya kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Itu satu. Yang kedua, akidah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu akidah yang jelas. Dia tak ada benda-benda rumit. Sebab itu dulu Al-Quran turun mengajar tauhid, mengajar akidah, benda mudah je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya dengan berapa ayat saja para sahabat faham. Para sahabat tak adalah bertanya itu Allah, tempat Allah semat, tempat pergantungan, apa maksud tempat pergantungan yang terang mereka, tak ada. Yang pentingnya faham makna tempat pergantungan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak dan tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Dia bukan manusia. Allah ni satu zat yang kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya macam mana. Maka Islam ni bawa kepada kita akidah yang jelas, kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada pengantara. Kita ibadat ni bukan ada perantara dengan Nabi Muhammad, tak ada perantara. Kita terus dengan Allah. Berdoa terus kepada Allah. Maknanya direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu tak perlu pakai orang lain. Saya upah awak lah, awak ni, awak kuatkan tawakal saya dengan awak. Tak ada. Semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah akidah fitrah. Saya katakan tadi. Mana ahli fitrah tu dikatakan beriman ataupun paling tak masuk neraka tu kerana itu adalah agama fitrah. Agama fitrah maknanya memang dalam jiwa kita itu begitu.
Dan yang seterusnya ialah akidah yang tetap, dia tak berubah. Dia tak berubah, ni versi ni lah, versi 2, versi 3 tak ada. Dia begitulah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW kekal sampai bila-bila. Dan satu lagi keistimewaan ialah berdasarkan bukti. Dia agama ni bukan benda yang tertutup, tak boleh tak boleh ni yang bab ni tak boleh cerita. Sebab kalau saya cerita kat orang tak faham. Tak ada istilah tu. Boleh cerita semua. Sebab Quran dah sebut, hadis Rasulullah SAW pun dah sebut. Jadi tidak ada benda yang tersembunyi ataupun yang perlu disimpan, kerana semua itu disebut secara jelas oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi melihat keistimewaan akidah ni akan menambahkan keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama kecintaan kita kepada pembawa risalah, iaitu Rasulullah SAW. Dan bila kita memahami akidah sahihah yang datang daripada Nabi ini, dia akan menjadikan kita manusia yang lebih baik, manusia yang lebih lunak, manusia yang menjaga dua hubungan dengan Allah dia baik, hubungan sesama manusia pun dia baik. Kesan daripada akidah, dan orang punya akidah yang kuat, dia tawakal semata-mata kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Dan itu tadi bagaimana tentang keistimewaan akidah Islam yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dicatat sebaiknya dan disebarkan kepada sahabat-sahabat kita dan jadikan nota penting untuk perbincangan kita. Baik. Untuk kesimpulan, mari sama-sama kita bacakan dahulu soalan dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara untuk menyucikan akidah seperti yang Rasulullah SAW jelaskan sekiranya seseorang yang beriman itu telah fasik, murtad dan kufur. Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan, dan mungkin kita boleh jadikan soalan yang ditanyakan ini sebagai penutup perbincangan kita dan soalan terakhir untuk hari ini. Kesimpulan Ustaz, silakan. Allah Ta'ala menyebut Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahulah kepada hamba-hambaku sebenarnya aku ini Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Setiap orang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Dan ketika kita melakukan kesalahan ni, tetap kita memohon keampunan hanya kepada Allah, bukan kepada orang tertentu, manusia, wali. Tak ada. Terus kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perbaiki diri kita. Dan waktu kita bertaubat, mungkin dalam kelemahan hidup kita ada tinggalkan perkara yang difardukan oleh Allah, kita buat perkara yang difardukan oleh Allah. Kita masih buat benda yang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia biasa ini kita nak perbaiki diri kita, kita nak jadikan kita insan ini yang lebih baik daripada masa ke semasa. Sebab itu jangan kita pandang hina orang yang sedang melakukan kesalahan, kesilapan, mungkin dia terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Tugas kita ialah mengajak mereka, dakwah mereka. Tugas kita ialah dakwah, ajak orang lain, bukan menghukum orang lain. Yang tentukan dia ni, kedudukan dia dekat Tuhan, dia fasik, itu bukan hal kita. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang sampai terkeluar daripada Islam dan sebagainya, dia kena kembali kepada Islam. Kalau dia buat perkara-perkara sampai keluar daripada Islam itu dan disahkan oleh pihak berkuasa, jangan pandai-pandai kita pula. Dia fasik, dia kafir, dia ni. Tak boleh, itu bukan hak kita. Tapi sudah disahkan oleh pihak berkuasa dan sahih dan jelas kesalahan-kesalahan yang dibuat itu pun ada jalan lagi untuk kembali kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadat balik, menjadi orang yang beriman balik, dan akhirnya menjadi manusia patuh dan taat kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu kesimpulan sebentar tadi, dan silakan Ustaz dengan doa ringkas untuk majlis kita hari ini, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Fahmi dengan ahli panel Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dengan topik tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.